أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang berbahagia muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara semesta alam. Kepadanya lah kita memohon pertolongan, sama ada dalam urusan dunia kita maupun urusan akhirat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda serta para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tuntutan akidah ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan lihat tajuk kejayaan besar daripada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 55. Boleh? Satu terus Muka surat 55, kejayaan besar daripada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada minggu lepas kita telah lihat, sama-sama kita berkongsi tentang fatanatur rasul. Fatanah ar-rasul, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bijaksana dan juga yang pintar. Didatangkan sirah sejarah yang membuktikan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita juga telah lihat tuduhan yang dilemparkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lihat kejayaan besar daripada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran pun ada sebut tentang kemenangan, kejayaan itu. Kita baca surah An-Nasr, satu surah nama dia An-Nasr, surah kemenangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu apabila datangnya pertolongan Allah, idza jaa nasrullah, datangnya bantuan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan pembukaan, hari yaumul fathi, hari pembukaan kota Mekah. Kamu akan lihat wa ra'aitan nas, kamu lihat manusia masuk yadkhuluna fi dinillah, memeluk agama Islam secara berdoyong-doyong, berbondong-bondong, ramai-ramai, afwaja. Itu kejayaan. Dengan bertambahnya bilangan umat yang telah beriman kepada Allah. Berbeza di peringkat awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullah itu. Jadi pada pagi ini kita tengok kejayaan besar daripada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh penulis ini. Yang pertama, menghapuskan pemujaan kepada benda-benda yang digantikan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Dan inilah asas pertama yang dibawa oleh Nabi, oleh para anbiya, iaitu menanam keimanan, ketauhidan, pengabdian diri manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi peringkat awal dakwah menyeru, mengajak manusia supaya beriman kepada Tuhan yang satu. Setelah mana Rasulullah dapat kejayaan buka kota Mekah, sebagaimana ayat yang telah dibaca tadi,
Itu adalah hari kemenangan orang Islam. Pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala itu yang disembah oleh musyrikin, oleh kaum orang Arab pada waktu itu, yang diletakkan di sekeliling Kaabah itu. Hapuskan pemujaan kepada benda-benda itu. Dipecahkan patung-patung berhala itu, yang ada 360 lebih patung yang ada itu, dipecahkan itu. Itu menggambarkan bahawasanya kejayaan. Kejayaan maksudnya tidak ada Tuhan lagi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberi kekuasaan, diberi kemenangan, maka yang pertama sekali menghapuskan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin, tugas memastikan menjaga akidah umat dia, menjaga akidah orang di bawah dia, kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan pemujaan kepada benda-benda. Yang kedua, menghapuskan keruntuhan dan kehinaan akhlak jahiliah yang digantikan dengan akhlak Islam yang mulia. Digantikan dengan akhlak Islam yang mulia. Masyarakat musyrikin ataupun Quraisy sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali dengan masyarakat yang jahiliah, masyarakat yang jahil. Runtuh akhlak mereka, masyarakat mereka runtuh, kehidupan keluarga mereka runtuh, moral mereka runtuh, rendah nilai akhlak mereka, dan dipandang rendah oleh kalangan ahli kitab. Yahudi dan Nasrani melihat orang Arab ni orang yang pengotor, yang akhlaknya teruk dan sebagainya. Itu jahiliah itu. Berlaku isu yang kecil aja, pergeseran yang kecil boleh menyebabkan perbalahan yang besar, peperangan kabilah yang memakan masa bertahun-tahun. Sikap perangai dia tu. Jadi datangnya Rasulullah menghapuskan atau meruntuhkan kehinaan akhlak jahiliah itu dan digantikan dengan akhlak Islam yang mulia. Itu bukti benarnya apa yang dibawa oleh Nabi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan ajaran Islam ini. Wa la tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Jangan sesekali kamu berpecah belah. Akhlak yang buruk itu bergaduh, bertengkar, berperang, bunuh membunuh. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Nikmat Islam itu, nikmat iman yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id a'da'a. Ketika mana kamu bergaduh, berperang antara kamu, bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum. Tuhan telah lembutkan, fa'allafa, jinakkan, alif, fa'allafa baina qulubikum. Tuhan telah lembutkan, jinakkan hati antara kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmat Islam, nikmat iman itu, kamu jadi bersaudara. Ikhwana. Persaudaraan itu melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Persaudaraan ikhwana. Disebut lagi wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Waktu itu kamu berada di tebing jurang neraka dah. Fa anqadhakum minha. Allah Ta'ala telah selamatkan kamu daripadanya. Fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah. Jadi kejayaan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu yang kedua ni, menghapuskan atau meruntuhkan akhlak jahiliah itu, ganti dengan akhlak Islam. Yang ketiga, mendirikan agama yang benar untuk membawa manusia kepada ketinggian. Bawa ajaran baru, ajaran Islam itu ke dalam masyarakat Arab itu. Bermulalah daripada itu Rasulullah menyampaikan wahyu-wahyu, perintah mendirikan agama yang benar itu, agama Islam itu.
Yang ketiga, mencetuskan revolusi yang mengubah keadaan dan budaya hidup, perasaan, tabiat, akal fikiran, hati dan peraturan hidup amalan jahiliah yang digantikan dengan yang sebaik-baiknya untuk disesuaikan dengan taraf manusia yang mulia dan tinggi kedudukannya. Dan menerima Islam itu menjadikan masyarakat Arab jahiliah itu berubah budaya hidup dia, berubah perasaan, pemikiran dia, bersumberkan pertama sekali akidah itu. Apabila menerima Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta, maka dengan sendirinya akan berubah tingkah laku, budaya, akhlak, cara pemikiran dan sebagainya itu. Itu kejayaan itu, berubah segala-galanya lah pada orang Arab itu. Kalau dulu bermusuhan, sekarang ini sudah bersaudara, saling buat baik. Tak, contohnya waktu Rasulullah hijrah, bagaimana golongan Ansar sanggup bersusah payah tak membantu golongan yang Muhajirin itu. Membantu, bukan setakat membantu, membela. Sanggup memberikan apa yang ada untuk orang-orang Muhajirin itu. Itulah akhlak yang terpuji, yang baik, yang telah Rasulullah tanamkan dalam jiwa itu, dalam jiwa umat. Inilah tarbiyah Nabi, iaitu bermula dengan akidah. Buat itu bukan kerana lain, buat hanya kerana Allah. Buat hanya kerana Allah. Yakin dengan balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mencetuskan revolusi, satu perubahan yang mengubah budaya masyarakat. Dan kalau kita pergi Mekah, Madinah, walaupun tidak jauh masa antara zaman Rasulullah dengan kita, tapi kita boleh merasainya itu. Merasainya itu, nikmat itu. Dan kalau kita belajar sejarah, sirah, tengok keadaan Arab dan sebagainya, dan tengok suasana yang ada hari ini, kita rasa sendiri persaudaraan itu. Walaupun datang daripada pelosok dunia mana sekalipun, tapi apabila berada di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, kita sendiri rasa persaudaraan, satu keluarga kita duduk di sana. Nikmatnya kita persaudaraan itu. Pengalaman Ustaz masa di Masjidil Haram tu, macam-macam kalangan yang ada, macam-macam. Waktu buka puasa dia bentanglah kain macam ni, bentang kain macam ni. Adalah pak syekh dia tu bawa air teh, air halba, kurma dan sebagainya, layan bagi dalam Masjidil Haram tu. Layan bagi macam kita ni anak-anak dia orang, macam kita ni anak-anak dia orang, lancar bagi tuan-tuan minum apa semua. Allahu Akbar. Nampak keindahan yang ada pada Islam itu. Tolong menolong, bantu walaupun tak kenal kita, dia layan kita seolah-olah kenal rapat kita ini. Seolah kenal rapat kita ni. Jadi itu kemuliaan. Menggantikan, mengubah suasana itu tadi. Yang kelima, meninggalkan asas tamadun manusia yang luhur untuk dibangunkan di atasnya tamadun yang sesuai dengan seluruh manusia bagi keselamatan dan kebahagiaan seluruh makhluk di bumi ini. Ialah kejayaan Rasulullah mencipta tamadun Islam itu. Selepas daripada Rasulullah disambung oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan seterusnya lah, meninggalkan tamadun manusia yang luhur untuk dibangunkan sampailah pada kita hari ini. Walaupun setelah mana jatuhnya kerajaan Uthmaniyah di Turki itu, tapi Islam itu masih diamalkan, bergerak dan sebagainya. InsyaAllah suatu hari nanti Islam akan bangkit semula. Itulah harapan kita semua, supaya dunia ini melihat benarnya Islam apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Okay? Yang keenam, menyatukan bangsa Arab yang tidak pernah bersatu dalam sejarahnya. Tengok contohnya, kalau kita tengok dalam sejarah lah, golongan Aus dan Khazraj ni di Madinah ini selalu berperang bukan sedikit, bertahun-tahun lamanya. Bergaduh je, berperang. Dengan hijrah Nabi, Rasulullah satukan dia tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semua. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah.
Jangan kamu berpecah belah. Kalau ayat sebelum tu dimulakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kunci mula-mula sekali. Wahai orang-orang yang beriman, kamu semua inilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Nampak? Oleh sebab itu wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Menyatukan bangsa Arab yang tidak pernah bersatu dalam sejarahnya dengan tertubuhnya sebuah pemerintahan yang besar di bawah naungan Al-Quran. Seterusnya, menghapuskan penindasan, kezaliman dan perhambaan untuk digantikan dengan persaudaraan, kasih sayang dan persamaan hak. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu jadi dengan Islam itu, dengan iman itu, kamu jadi bersaudara. Jadi apabila bersaudara, tidak ada lagi lah penindasan. Walaupun masih ada hamba, tapi dengan kasih sayang. Walaupun ada lagi hamba, tetapi tidak dizalimi itu. Kezaliman dan perhambaan. Ajaran Islam tersebar luas dan dapat diwarisi daripada generasi ke generasi. Hasil daripada dakwah Nabi, kejayaan besar Nabi, Islam yang dibawa ke timur, ke barat, dan diwarisi sampai generasi ke generasi, sampailah kepada kita hari ini. Iman itu sampai kepada kita hari ini. Kenal Allah kita ni hasil daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, disambung oleh para sahabat, para tabi'in, sampai pada kita ini. Jadi syukur sangatlah kita. Kalau kita tahu sejarah keadaan macam itu, maka syukur sangatlah kita ni kerana dapat nikmat iman tadi. Nikmat iman, nikmat Islam itu sampai pada kita. Betapa ruginya kita, malangnya kita kalau tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Sedangkan kita akan kembali kepadanya. Kita akan kembali dan balik kepada Tuhan yang mencipta kita. Kita akan dipertanggungjawab dan ditanya tentang apa yang kita buat. Jadi sepanjang hayat kita tak kenal Allah, duduk atas dunia tak kenal Allah, makan apa yang ada, hidup begitu je, sampai masa akan kembali kepada Allah. Sampai masa manusia akan kembali tempat asalnya. Jadi rugi. Amat rugi. Hidup tak tahu siapa pencipta kita, siapa yang perlu kita imani, siapa yang kita perlu ibadat, perlu abdikan diri. Maka kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Demi masa manusia ni berada dalam kerugian, sesungguhnya wal asr, demi masa. Inna, sesungguhnya, insana lafi, la taukid, khusr, 3 wal asr. Inna taukid, belajar harfiah kan? Kalau belajar kelas harfiah kan? Tu. Wal asr, demi, itu taukid. Inna taukid. Insana la pada fi, pada haraf jar tu, la tu la taukid. 3 ke? Taukid yang ada pada 2 ayat. Wal asr innal insana lafi khusr. Rugi sungguh. Kalau orang tak beriman, rugi sesungguh-sungguhnya. Hidup ni macam tak ada apa. Hidup ni kalau tak beriman macam sampah gitulah. Dari segi nilainya apa gitu. Hakikatnya macam tu. Hidup yang tak beriman, hidup yang tak ada Allah, ibarat sampah yang tu, tak ada orang nak ambil. Duduk tepi jalan yang macam tu je, terbiar. Kalau macam plastik sampah tu, kereta lalu tiup angin gitu. Ini lalu sini, ikut aja bergerak ke mana, entah ke mana nak pergi. Gitulah keadaannya, tak tahu ke mana. Macam daun-daun kering tepi jalan lah, ibarat macam tu je. Gitu ruginya. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Melainkan orang yang beriman. Besar tu iman itu. Besarnya iman itu nak menjadikan manusia ni beruntung, manusia ni berjaya. Sebab tu kelas pengajian akidah ini kena sangat-sangat diberi penekanan. Keimanan, tentang soal keimanan ni sangat-sangat kena beri penekanan, sebab dia mempengaruhi akhlak, cara berfikir, perasaan,
Dan kalau kita baca la tahzan itu berkaitan dengan emosi, hati. Tak, hati. Jadi sumber kekuatan hati iaitu emosi itu adalah iman. Kalau iman itu tidak kuat, keyakinan pada Allah tak kuat, maka akan timbul sesuatu yang tak baik, perasaan yang tak baik pada hati ataupun pada emosi itu. Jadi kuncinya adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah kejayaan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita warisi sampai kepada hari ini. Seterusnya, bagaimanakah orang yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, mempercayai dan memperakui apa sahaja yang dibawanya. Mempercayai dan memperakui apa sahaja yang dibawanya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Mempercayai dan memperakui apa sahaja yang dibawa oleh Nabi. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi, sumbernya yang pertama Al-Quran, yang keduanya As-Sunnah, dan yang ketiganya ijma' para ulama. Ulama ini adalah pewaris warasatul anbiya. Ulama ini adalah waris para nabi. Jadi ijma' dilakukan bersumberkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Gitu. Jadi mempercayai, memperakui apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Okey? Sesungguhnya Nabi itu bagi kamu adalah satu ikutan yang baik. Apa yang disukainya dan apa yang dibencinya. Okey? Ini kena belajar dalam Syama'il Muhammadiyah. Dalam Syama'il Muhammadiyah itu tentang Nabi, pribadi Nabi. Ustaz tahu kalau yang mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah ni, ada tak mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah sini? Ustaz Zamri Zainal Abidin. Dia duduk kat sini tu. Syama'il Muhammadiyah tu Ustaz Zamri yang dulu Ustaz rasa dia ceramah haji sini. Kalau dia sebulan sekali dekat Macang, Bandar Macang di Kelantan. Tempat Ustaz lah, kampung Ustaz, kampung Bandar Macang. Sebulan sekali beliau pergi ke Macang, masjid yang dapat anugerah Malaysia tu, anugerah Masjid Malaysia. Jadi sebulan sekali Ustaz Zamri pergi sana, dan kitab yang diajar adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey. Jadi menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutannya. Apa yang disukainya, apa yang disukainya, dan apa yang bencinya. Kena tahulah. Hadis Nabi. Yang ketiga, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengikuti segala arahannya. Yang baik diikuti dan yang buruk dijauhi. Cinta kepada Nabi. Sekarang ni banyak majlis-majlis selawat cinta Rasul. Banyak. Yang baik tu kita boleh ikutilah. Tapi berhati-hatilah dalam pada itu. Berhati-hati sebab kita kena juga tengok juga. Takut bimbang-bimbang ada aliran-aliran tarekat. Tarekat tu bagus. Tarekat itu cara kita nak dekat diri pada Allah. Tapi kita kena tengok juga ada tarekat-tarekat yang lari landasan dia. Bukan nak kata menyeleweng, mungkin ada terlari sikit. Itu kena tengok. Jadi kita rujuk kepada yang rasmi, Jakim lah. Kita nak tahu boleh tak boleh tu, senang cerita rujuk kepada fatwa daripada Jakim. Sama ada tarekat itu dibenarkan ataupun tidak. Itu kena ambil jaga juga. Sebab kita ni orang awam biasa, tak tahu susur galur wirid ataupun amalan yang dibawa itu sama ada benar sampai kepada Rasulullah ataupun tambahan-tambahan daripada syekh-syekh tarekat itu. Itu bukan ambil kira juga. Jadi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengikuti segala arahannya. Yang baik diikuti, yang buruk dijauhi. Iyalah, kalau kita nak selamat, nak dapat syafaat Nabi itu, tak dapat tidaklah. Dan inilah kekuatan yang ada pada Nabi kita. Walaupun kita ikut Nabi,
sunnah Nabi, tapi kita tak sampai puja Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh ajaran Kristian. Mana kita setakat Nabi itu ikutan contoh teladan yang baik. Tapi tak boleh lebih daripada itu, nak puja, nak sanjung dan sebagainya. Boleh sampai tahap kepada level macam kita puja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar lebat syirik itu. Walau macam mana Nabi sekalipun, tapi ada had sempadan yang boleh. Kita berselawat kepada Nabi dan sebagainya. Boleh, tapi jangan sampai batasan kita puja, mendewa sampai tahap mengabdikan itu. Tak boleh dibenarkan. Kalau di Madinah itu, Masjid Nabawi, tak ada doa menghadap makam Nabi pun tu tak dibenarkan. Tak ada tangan nak doa tu ke arah makam Nabi, tak dibenarkan. Dia larang. Dia jaga dari sudut itu. Walaupun memang nampak macam tegas, dia kena jaga sebab ini soal akidah, benda tu duduk dalam. Soal akidah, benda tu duduk dalam hati. Takut manusia menaruh sesuatu kepada Nabi SAW, sedangkan tempat pergantungan yang sebenar-benarnya adalah kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri memberi ajaran pendidikan kalau nak berdoa menghadap ke arah kiblat. Itu sebaiknya apa yang disebut oleh Nabi. Jadi takut bimbang, timbul perasaan ta'assub, ekstrim dan sebagainya, itu terlalu sangat fanatik, maka berdoa ke arah itu, maka itu akan bimbang, merosakkan akidah. Maka perlu penegasan di situ. Perlu penegasan. Nabi aja kalau doa menghadap ke arah kiblat. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin dalam kalangan kita beramal pada sunnah Nabi, dengan hadis Nabi, kalau diberi anugerahlah rezeki bermimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lagi kelebihan lah. Satu keistimewaan lah. Kalau diberi peluang bermimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mencerita pada orang lain pun, hati kita itu tahulah. Hati kita tak tahu. Hati kita tak tahu. Banyakkanlah kita berselawat dan ucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berusaha menyebar dan mempertahankan agama yang dibawanya. Ini tugas, terutamanya dengan menjadikan dirinya seorang Muslim yang dicontohi oleh semua. Mudah. Bermula jaga agama itu pada diri kita dulu. Bermula kita jaga, bina duduk agama, duduk dalam diri kita. Bawa kepada keluarga kita. Agama itu dalam hidup keluarga kita, dan bawa ke dalam masyarakat kita. Jadi sekali tu, jangan tunggu diri je. Sekali, kena bergerak serentak. Dalam diri kita pun kita kena bina kehidupan beragama, dalam keluarga kita pun sama, dan dalam masyarakat kita pun sama. Sebagai tanda kita ni sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jaga agama yang dibawa oleh Nabi ini. Maksudnya usaha menyebar dan mempertahankan agama yang dibawanya. Dan peranan masjid dalam masyarakat ni, masjid surau itu adalah peranan yang besar untuk menyebar dan mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid kita ini, dan tempat masjid lah pusat perkembangan ilmu, pusat tempat beribadat dan sebagainya. Besar peranan ni. Dan masjid ini dia mempunyai jaringan. Masjid-masjid seluruh dunia dia mempunyai jaringan itu. Pusat jaringannya, senternya di Masjidil Haram lah. Tempat jaringan itu, kalau dikumpul semua, yang hadir ke masjid itu, tempat yang besar adalah di Masjidil Haram itu, jaringan itu. Nampak? Jadi kita kena makmurkanlah masjid kita, surau kita. Di bawah masjid kita ni ada surau. Di bawah masjid kita ada surau. Jadi surau-surau itu pun kena dilihat, supaya berperanan, kena diberi, kalau kursus perlu kursus, diberi kursus, supaya hubungan masyarakat kalau surau dengan masyarakat yang dekat, terutamanya dari segi kaedah bagaimana nak menarik jemaah, dari segi pengisian dan sebagainya itu. Perlu. Tapi kawasan ni kawasan kuat-kuat belaka dah ni. Kawasan Kriuk ni kawasan kuat-kuat belaka, tak faham.
Pertama kawasan Selangor, lagilah Selangor. Bakal Kuala Lumpur pun pergi datang kat Selangor mencari-cari. Semalam sembahyang dekat As-Sabirin. Masjid As-Sabirin itu masjid yang makmur juga tu. Masjid As-Sabirin dekat Taman Permata, dalam taman itu. Masjid As-Sabirin. Masjid Ridwan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah masjid-masjid makmur dan majlis-majlis ilmu banyak diadakan itu. Jadi masyarakat dapat, pertama sekali yang dapat kuncinya iaitu tentang agama ini. Tentang agama ini. Okey, berusaha menyebar dan mempertahankan agama yang dibawanya. Okey, itu yang last. Jadi ustaz ulang, bagaimanakah orang yang percaya kepada Rasulullah? Beriman kepada Rasul itu salah satunya Nabi Muhammad, mempercayai, memperakui apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan tambah, jangan kurang. Percaya dan memperakui apa yang dibawa oleh Nabi. Menjadikan Rasul sebagai ikutan. Rasul itu ikutan. Kalau tidak boleh sepenuh pun, setakat yang kita tahu, kita nak jadikan Rasulullah sebagai ikutan kita. Tak kira lah walaupun Rasulullah tu laki-laki. Yang kata nak ikut macam mana saya perempuan. Dah, apa yang Rasulullah bagi tahu tu. Hadis-hadis Nabi itu. Hadis Nabi yang Rasulullah bagi tahu. Dia ada dalam hadis, ada apa yang Rasulullah akui, apa yang Rasulullah kata, dan apa yang Rasulullah buat. Ada Rasulullah buat, kita tak boleh buat. Tak ada yang Rasulullah buat, kita tak boleh buat. Jangan ikut dan dia kita. Nak buat, nak ikut Rasulullah. Rasulullah Isra' dan Mi'raj, kita pun nak Isra' dan Mi'raj. Tak, itu tak boleh untuk kita. Ada. Sebab tu dalam bab pengajian ini, ilmu hadis ni, maksudnya apa yang Rasulullah kata. Itu jelas. Rasulullah kata itu adalah apa yang jadi sunnah. Minta tu untuk kita buat. Apa yang Rasulullah larang, itu nama hadis. Hadis. Boleh? Apa yang Rasulullah buat tu ada masanya kita boleh ikut, ada masanya yang tak boleh ikut. Rasulullah contohnya isterinya ramai. Isterinya ramai 11. Jadi kita nak sama juga. Kalau ikut juga tak boleh, itu hak istimewa Rasul je. Kita 4 cukuplah. Jadi Al-Quran kata 4. Itu kena beza. Jangan, kalau tak beza tu akan jadi kelaru, sesat dan sebagainya pula. Lepas tu timbul kaedah campur 4, campur 3, campur 2, campur pula tu. Nak suruh ramai juga. Ajaran sesat biasa dia buat macam tu lah. Okey. Jadi yang tiga, cinta kepada Rasul. Dan pertahankan agama yang dibawa oleh Nabi. 4 yang bawah ni penting sangat. Daripada rumusan pengajian kita, boleh katakan 4 ni lah. Antara yang terpenting yang kita perlu semat. Jadi itu selesai kita bab tentang kerasulan, yang kita telah lama juga dah kuliah. Dan insya-Allah kita terus kepada kitab-kitab yang diturunkan. Boleh Okey, kita terus kitab-kitab yang diturunkan. Sebagai perantaraan antara pencipta dengan hamba-Nya yang ditugaskan menjadi khalifah di bumi, malaikat Jibril dan rasul-rasul dijadikan salurannya untuk disampaikan wahyu, iaitu kitab-kitab, bagi panduan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut. Banyak kitab yang diturunkan sehubungan dengan ini, kerana semua rasul disertakan dengan kitab masing-masing. Cuma ada kitab yang tertulis dan ada kitab yang tidak tertulis. Okey, disebut sini kitab ini perantara antara pencipta dengan hamba, antara Allah dengan kita sebagai makhluk, khalifah Allah di muka bumi ini. Maka perlu ada perantara itu. Diutuskan rasul untuk menyampaikan mesej daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan rasul ini nak menerima daripada Allah pula, perantara rasul nak menerima daripada Allah, iaitu daripada malaikat Jibril yang dinamakan sebagai wahyu. Sebagai wahyu. Itu dia punya susunan itu. Jadi itu kita kena terima sebagai satu akidah kita. Sebab ada orang yang dakwa Nabi terima daripada jin dah, daripada syaitan dah, daripada apa dan sebagainya. Jadi kalau dia kata macam tu, kita ada hujah nak tolak. Nak jawab dia bahawa sebenarnya kamu tahu tak ada malaikat? Ada malaikat Allah. Tahu tak? Jadi yang bawa itu adalah malaikat. Malaikat Allah ni bawa benda yang baik-baik
Nabi untuk disampaikan kepada umat dia. Sedangkan jin dan syaitan itu adalah yang ingkar, yang kufur, adakah membawa perkara yang baik. Nampak? Jadi kalau orang yang tidak ada basic dan dia ada perasaan yang tak baik terhadap agama dan sebagainya, maka dia menerima pahaman-pahaman yang nak menolak atau menyerang Islam itu. Jadi kita kena ada hujah bahawasanya antara pencipta dengan hamba itu ada yang menyampaikan itu. Kalau kepada kita, iaitu Rasul. Rasul itu adalah utusan. Rasul itu terima daripada malaikat. Jadi yang dinamakan sebagai wahyu. Yang keduanya, Rasul ini mempunyai hidup seperti manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ni adalah bashar, makhluk atau manusia macam kamu juga. Nabi kata, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Cuma aku ni diberi wahyu. Kitab itulah. Kitab aku ni diberi wahyu. Yuha ilai. Diberi wahyu kepadaku. Wahyu apa? Innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Itulah usaha wahyu yang dibawa oleh Nabi, disampaikan tu nak jelaskan bahawa tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan yang satu. Jadi apabila Tuhan yang satu itu ada perintah-perintah yang arahan yang satu tadi. Bila beriman dengan Tuhan yang satu, maka di sana ada perintah-perintah yang kita diikuti yang satu tadi. La ilaha illallah tadi. Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir, faman kana yarju ambil tengah tak ingat dah, lupa dah, bukan hafiz. Fal ya'mal amalan salihah. Kena buat amal-amal yang saleh. Kalau syaitan, kalau jin itu dia bukan menyuruh kepada perkara yang saleh, perkara yang baik dan sebagainya. Dan yang keduanya, macam sebut Nabi, Rasul ini macam manusia, ada masa had dia. Meninggal, wafat. Wafat. Jadi nak menyambungkan kepada umat manusia itu dengan kitab. Sampai pada kita hari ini pun kitab. Walaupun Rasulullah wafat dan meninggal, tapi kitab tu sampai kepada kita sekarang ni, umat akhir zaman. Begitulah juga berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Kepada Bani Israel itu, semua dia tokok tambah dan sebagainya kitab itu, sehingga hilang yang sebenarnya, yang aslinya itu. Tengok seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maksudnya surah Al-Baqarah ayat 213. Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu, menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi amaran munzirin kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab. Dan Allah menurunkan bersama-sama nabi itu kitab. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah Taala turunkan bersama dengan nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata jelas. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Itu benda tu datang daripada dalam itu syaitan lah, hasad dengki itu. Ini dosa besar. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayat kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus menurut undang-undang peraturannya. Surah Al-Baqarah ayat 213.
Maksudnya setiap umat itu ada dibangkitkan rasul rasul itu pula diberi kitab. Sama yang disebut tadi, sama ada yang bertulis ataupun yang tidak bertulis. Bukan macam tu saja, sebab rasul ni adalah utusan Allah. Utusan Allah yang kita belajar dahulu dalam bab rasul, tanggungjawabnya tabligh, menyampaikan. Tabligh. Jadi apa nak disampaikan? Mesti ada message, ada risalah. Risalah itu sama ada bertulis ataupun tidak bertulis. Jadi yang bertulis inilah yang ada pada kita, iaitu Al-Quran. Dan umat yang terdahulu juga, iaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur. Dan ada lagi yang dinamakan sebagai suhuf. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa, dan Nabi Musa. Layan yang berbentuk lembaran macam ni. Suhuf gitu. Jadi semua itu adalah dinamakan sebagai kitab lah. Kitab yang diberikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat dia, bagi supaya mengelak perselisihan tentang sesuatu perkara itu. Okay. Boleh Ayat tersebut menjelaskan bahawa pada mulanya manusia itu umat yang satu. Kanan nasu ummatan wahidah. Umat yang satu, iaitu di bawah syariat Nabi Adam AS. Umat yang satu itu beriman kepada Allah yang satulah. Ummatan wahidah. Beriman kepada Allah, dan syariat yang satu dibawa oleh syariat Nabi Adam AS. Namun setelah mereka berselisih, ini sampai bila-bila pun, apabila ada saja 2 orang akan berselisih, 3 orang akan berselisih. Memang macam tu Allah Ta'ala dah beri. Memang kalau nak cari semua sama, tak ada. Semua akan berbeza pendapat. Semua akan berbeza pendapat. Masing-masing ada pendapat dia. Jadi namun setelah mereka berselisih, Allah mengutuskan Nabi untuk memberi kabar gembira bagi yang taat dan amarang bagi yang ingkar. Dan Allah menurunkan bersama-sama Nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan yang benar untuk menjalankan hukuman antara mereka mengenai apa yang mereka perselisihkan. Jadi cara penyelesaian di atas perselisihan yang berlaku, iaitu dengan diturunkan kitab sebagai panduan, sebagai petunjuk kepada manusia itu. Dan perselisihan itu boleh berlaku antara manusia kerana dorongan bisikan daripada syaitan dan sebagainya, minal jinnati wan nas, bisikan-bisikan tadi yang menimbulkan keraguan, yang menimbulkan perasaan hasad dengki, menimbulkan iri hati. Daripada situ akan menimbulkan perbalahan yang besar, pergaduhan dan sebagainya. Perasaan dia rasa dia lebih baik dan sebagainya, perasaan bahawa pendapatnya lebih baik dan segala-galanya. Jadi dengan utusnya, turunnya kitab, tidak ada yang lebih baik, yang lebih besar, iaitu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi. Hukum Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Begitulah juga dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat. Bukan hari ini dan sebelum ini pun, dalam umat yang terdahulu pun, manusia banyak nak menggunakan akal. Nak menggunakan akal itu, nak menggunakan akal ini, nak guna otak dia. Apabila guna otak, ada orang terima, ada orang tolak. Sebab dia mengatakan yang baik, bidu dan sebagainya. Maka dengan adanya kitab, turunnya kitab, rujuk pada kitab yang tertinggi adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Kita sebagai orang yang beriman, apabila itu datang daripada kitab, jangan kita banyak persoalan, banyak kita nak itu, nak ini dan sebagainya. Kena terima apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah jalan penyelesaiannya kepada perselisihan yang timbul. Kepada perselisihan yang timbul. Tapi kalau masing-masing ego macam itulah kan, dia tak nak mengalah lah. Itulah perangai manusia ni. Okey, menurun bersama-sama Nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan yang benar untuk menjalankan hukuman antara mereka mengenai apa yang mereka perselisihkan. Maka jelas bahawa setiap Nabi itu diberikan kitab untuk dijadikan panduan bagi kaumnya supaya selamat sampai ke matlamatnya. Batu ahli kitab itu, dia kedudukan sebelum Al-Quran, sebelum Nabi diutus, dia lebih hebat. Sebab dengan adanya kitab bagi mereka itu, hidup mereka matlamat. Ada tujuannya. Majunya kaum yang ada kitab disebut dengan ahli kitab.
berbanding dengan golongan Arab yang ummi, golongan yang tak ada kitab. Apabila tak ada kitab, baca pun tak pandai, dianggap macam tu lah. Walaupun sebilangan ada yang pandai membaca, tapi apabila tidak ada kitab bagi mereka itu, golongan ni tak boleh membaca, tak pandai membaca. Orang kampung, orang darat, orang hulu, gitulah bahasa mudahnya. Orang kampung, orang darat, orang hulu, kalau bahasa mudah kita. Nah, jadi tamadunnya tak ada. Tamadunnya tak ada, akhlaknya runtuh dan sebagainya. Jadi besar peranan kitab itu untuk membawa umat itu. Dengan turunnya Al-Quran kepada bangsa Arab dan seluruh umat ini, maka kedudukan kemuliaan manusia itu semua diangkat itu. Diangkat kemuliaan itu dengan Al-Quran. Bangsa Arab turun pula Al-Quran itu dalam bahasa Arab pula. Bahasa Arab pula menaikkan status mereka yang selama ini dipandang oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu dengan pandang yang remeh. Sampai sekarang pun mereka menganggap Arab itu macam tu. Batu boleh bergaduh, boleh berperang dan sebagainya. Okey. Maka jelas bahawa setiap nabi itu diberikan kitab untuk dijadikan panduan bagi kaumnya supaya selamat sampai ke matlamatnya. Antara kitab yang diturunkan ialah Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang terakhirnya adalah kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim yang ada pada kita hari ini, yang kita baca tiap-tiap pagi, kita baca tiap-tiap hari, kitab Al-Quran itu. Itulah mukjizat yang besar yang ada pada kita, ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala, kitab yang menjadi petunjuk itu kepada kita. Walaupun Rasulullah telah tiada, tapi kitab itu ada pada kita sampai bila-bila. Jadi bukan setakat ada saja kena belajar kitab itu. Bukan setakat ada saja, bukan setakat beli saja, ataupun kena belajar, belajar. Salah satunya harfiah itu, salah satu caranya. Harfiah itu belajar, memahami secara harfiah lah, satu huruf by satu huruf, bukan peringkat tafsir lagi. Tafsir itu kelas yang lain pula. Harfiah maksudnya secara kasarnya kita tahu maksud daripada ayat yang kita baca. Itu. Dan semalam pun saya ada sebut kepada jemaah muslimat dalam kelas tahzan itu, kita kena dulu saya sebut dah, kita kena baca tu kalau boleh sedaya upaya memahami atau tahu maksud dia. Kalau kita khatam dah Al-Quran, baca Quran, dari segi terjemahan tu kita dah khatam ke belum? Terjemahan tu, kita baca terjemahan tu dah habis ke belum? Tengok terjemahan contohnya. Kalau kita dah baca saja yang Al-Quran itu, tapi terjemahan kita tak baca langsung. Jadi kita ubah itu, kita kena belajar dengan cara melihat jamu terjemahan. Terjemahan tu pun kita kena habiskan juga. Sekali lalu kedua kali baca bahasa Melayu lagi mudah, tak perlu nak tajwid apa. Nak baca bahasa Melayu tak perlu tajwid apa, tengok ajalah. Kita baca, tengok, memahami satu. Sekurang-kurangnya daripada setiap surah itu kita tahu apa cerita kisahnya. Setiap benda tu. Itu. Yang kedua je, ini yang kita insya-Allah boleh buat. Kadang-kadang cuma terlepas pandang je. Kita kena cuba sedaya upaya menghafal Al-Quran ini. Menghafal biar ada duduk dalam hati kita, dalam diri kita lah. Kalau nak 30 juzuk itu dengan kita ni, tak tahulah boleh ke tak? Tak 30 juzuk tu bukan senang tak. Tapi janganlah berkata kalau tak boleh, kita pun tak buat langsung. Nampak? Kita nak biar dalam diri kita ni ada juga Al-Quran dari kita ni. Ada di kita ni. Kita sebagai seorang Islam mesti kena ada Al-Quran. Ayat yang kita ingat, surah yang kita hafal dan sebagainya. Jangan tak ada apa. Jadi kosong je rumah tu kalau tak ada Al-Quran. Dia macam rumah tu jadi usang je. Usang rumah tu, rumah buruk lah. Tak nak lah macam tu. So cubalah ambil masa yang ada ni hafal Al-Quran. Kalau boleh letaklah satu sasaran. Juzuk 30 tu, juzuk amma itu, kita hafal. Juzuk amma, juzuk 30 tu, surah An-Naba sampai surah An-Nas tu hafal. Buatlah step bagaimana, mungkin Ad-Duha dulu, Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian buat naik sikit. 30 surah juzuk yang ke-30 tu paling tidak kita boleh hafal. Dan kalau kita boleh hafal lah macam tu, alhamdulillah dah tu. Dikira banyak dah bagus itu.
Dah hafal dah kan? Kalau tak hafal lagi tu buat apa lama-lama tak hafal lagi. Tanyalah kita diri kita. Tanya diri kita sendiri. Lama dah duduk atas dunia ni, tak hafal lagi juz 30 dah buat apa Cubalah. Masa masih ada lagi, hafal. Saya baca biar ada dalam diri kita tu Al-Quran itu. Wahyu Allah. Dia ada beza lah sikit. Kita tu dia ada beza sikit. Kita yang menuntut ilmu, yang belajar tu beza. Susah nak hafal tu. Mungkin lah mula-mula tu susah nak jaga dan sebagainya. Tapi kalau kita baca berulang-ulang, kita ingat. Yang bagi ingat itu Allah. Situ duduk. Yang bagi ingat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jaga agama Allah, kita insya-Allah Allah Taala akan bantu, akan tolong kita. Boleh tak ni? Boleh. Saya kata boleh. Insya-Allah boleh. Kalau tak boleh kat sedap lagi ya. Contoh ni saja Ustaz bergurau lah. Buat satu macam ujian hafazan Al-Quran macam dalam TV, peringkat kebangsaan. Tak. Buat ujian hafazan itu cara lah. Ujian hafazan biasa kita buat untuk sekolah aja, anak-anak kecil aja. Yalah, kita tak buat untuk kita, buat untuk orang saja, betul Buat untuk anak-anak kecil aja. Buat untuk orang besar lah, macam orang dewasa main buat kita pula. Kita buat hafazan. Tak, ramai masuk tu. Tak masuk Ustaz. Kelas Al-Quran pun tak bagi, tajwid pun tak bagi. Siapa dah tadi hafazan, buat ujian hafazan, confirm tak bagi. Bagilah besar sikit hadiah, pergi umrah ke. Bagi yang besar hadiah pergi umrah, siapa dapat nombor 1 2 3 tu pergi umrah contohnya. Confirm lah 1000 sini akan datang hafazan dia. Umum hari Jumaat. Umur 50 ke atas saja. 40 50 ke bawah tak boleh. Lagi lah 50 ke atas syarat. Buat syarat 50 ke atas umur. Yang bawah pada tu tak dibenarkan. Umum hari Jumaat confirm lah, rasa 50 orang tu confirm akan datang umrah ni. Jadi itu caralah nak cari dana dan sebagainya tu pula lah macam mana tu cadangan sambil berselora bergurau. Boleh. Yang tilawah Al-Quran pun tahun ni saya rasa naik lagi, yang johan peringkat kebangsaan ke peringkat antarabangsa akan ditambah lagi. Ditambah lagi. Itu sebagai galakan. Galakan. Bukan nak benda tu, galakan supaya kita dekat nak belajar Al-Quran itu. Manusia tu macam tu, kena ada ganjaran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbezaan Al-Quran dengan hadis. Ustaz pergi sikit lagi boleh? Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala wahyu ialah kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran inilah kitab Al-Quran itu. Banyak benda kita dengar Al-Quran saya dah sebut. Salah satu lagi, kalau ada peluang untuk talaki bersanad, pergilah mana-mana guru. Talaki bersanad, kalau ada peluang kita jumpa ke mana-mana, dia bersanggupan untuk mengajar dan sebagainya, pergilah talaki bersanad. Sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan ke setahun ke talaki, dapatkan sanad itu sampai kepada Rasulullah. Sanad itu dia akan ditulis. Tulis daripada Rasulullah sampailah kepada kita. Kalau ada peluang itu, ada RM2, ada masa, ambil peluang itu. Jangan tak ambil. Talaki bersanad itu. Yang kedua, manakala wahyu ialah kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi. Perbezaan dengan hadis pula bahawa Al-Quran kalamullah yang disampaikan kepada Nabi SAW dengan makna dan mesejnya, dan bahasa lafaznya datang daripada Allah. Maksudnya makna dan lafaz itu datangnya daripada Allah. Itu Al-Quran. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Itu tak boleh tambah, tak boleh kurang. Ni bukan rekaan ciptaan nak ubah-ubah. Tak boleh. Sama dari segi maknanya, dari segi lafaznya, apa semua itu tu. Manakala hadis ialah kalamullah yang diwahyukan kepadanya dari sudut maknanya. Hadis. Sedangkan lafaz bahasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi sendiri. Bahasa yang Nabi guna. Boleh? Jelas tak beza kan? Al-Quran makna dan lafaz daripada Allah, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Itulah. Hadis maknanya daripada Allah, wahyu juga. Nabi ni wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tak bercakap melainkan wahyu. Jadi lafaznya guna bahasa Nabi. Ni satu lagi kerja tambahan. Kerja tambahan ni yang kalau ada masa kita hafal hadis. Ustaz kena hafal, ya kena buat.
Tengoklah dia mudah-mudah innamal a'malu binniyat. Kalau dapat 40 hadis tu ada lah istimewanya. 40 hadis kalau kita boleh ingat. Cubalah cari hadis-hadis yang pendek. Jadi itu tugas saya yang kedua, balik hafal hadis. Seminggu satu hadis, 2 minggu tadi okeylah. Sempat tu boleh tu. Okey, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita belajar ini dapat memberi manfaat kepada kita. Hari ini kita telah sama-sama dengar yang pertama sekali kejayaan besar daripada usaha Nabi. Bagaimanakah orang yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk bab yang keempat, kitab-kitab yang diturunkan, iaitu kita masuk tajuk kecilnya perbezaan antara Al-Quran dengan wahyu dan Al-Hadis. InsyaAllah pada minggu depan kita tengok tujuan diturunkan Al-Quran dan tajuk yang seterusnya. Apa yang baik yang disampaikan pada pagi ini sama-samalah kita kongsikan dengan yang tidak hadir. Segala kekurangan, kelemahan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.